Yes, inilah kata masa yang kita tunggu-tunggu sepanjang sebulan lebih. Kita tak bersiaran ni, almost 2 bulan tak bersiaran dengan Dok Amir ni. So insyaAllah kita akan bersama-sama beliau. Tapi sebelum tu mungkin saya nak perkenalkan diri siapa Dok Amir ni. So beliau merupakan doktor perubatan ya tuan-tuan dan puan-puan. Doktor perubatan memang terlibat dalam medical field. Cuma beliau dah tak praktis. Beliau terlibat dalam lebih hands on dalam saham pun ada, dalam Futures FCPO pun ada, dan beliau juga merupakan marketing representative. MR untuk apa macam-macam lah. Untuk M Plus ada, untuk Philip ada, untuk Interpack ada, untuk macam-macam lagi lah. So tanpa buang rasa, kita akan perkenalkan kita speaker pada malam ni, iaitu Dok Amir. Apa khabar Dok? Alhamdulillah, Tuan Iza. Okey, terbaik Dok. Rindu lah Dok. Dah lama yang tak jumpa. Saya selalu jumpa dekat Facebook lah. Okey, terbaik. Okey, Alhamdulillah. So, kata tanpa buang masa, mungkin saya pass the floor to Doc dan you persilakan. Alright. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. So, insyaAllah malam ni saya akan kongsikan topik yang kedua bersama anjuran Bursa Malaysia dan Excellent, iaitu 5 teknik untuk meramal pasaran FCPO. So, last time kita jumpa untuk yang join adalah 2 bulan yang lepas pada bulan Mac. Okay, so kita tengok. Okay, so disclaimer umum. So malam ni tujuan dia untuk bagi informasi umum sahaja. Sekejap saya nak kena close Telegram saya, banyak notification. So ia tidak melibatkan perkara seperti nasihat pelaburan, penawaran dan ajak jual beli any produk pelaburan, dan setiap produk pelaburan ni ada risiko, termasuklah futures. Dia high risk high reward punya produk pelaburan. So pastikan fahami risiko sebelum masuk ke dalam produk ini, dan boleh rujuk pada pakar-pakar dalam bidang pelaburan sebelum anda berdagang dalam pasaran masa hadapan, which is futures. Dan maklumat dalam pembentangan ini boleh berubah daripada masa ke masa. Dan tambahan disclaimer daripada saya adalah disebabkan info ataupun perkongsian yang saya share malam ni, dia adalah specific knowledge. Dan contohnya kalau dalam bidang perubatan, masa kita belajar ni, kita akan belajar pasal kanak-kanak, pasal ibu mengandung, pasal perubatan, pasal pembedahan. Tapi pelajar perubatan ni dia belajar sikit-sikit je setiap benda ni. Tapi bila kita masuk dalam bidang tu lagi, kita akan ambil pakar, jadi pakar, pakar ibu dan anak, jadi pakar. So saya ni bukanlah pakar dalam apa-apa maklumat yang saya kongsikan ni, saya hanyalah penuntut ilmu. So saya kongsikan pengenalan kepada beberapa ilmu yang saya dah baca lah dan dah belajar sedikit. So mungkin saya ada salah, kalau ada salah saya terbuka untuk ditegur. Okay, so itu sajalah nak bagi disclaimer. Okay, so apakah 5 perkara yang kita akan belajar pada malam ni? So topik meramal masa hadapan ni saya dapat idea disebabkan biasa kan orang selalu tanya kita, harga saham ni nak pergi mana, FCPO nak pergi mana. So soalan ni dia salah ke betul? So sebabkan selalu dengan soalan-soalan macam ni, saya suka untuk terangkan kepada kawan-kawan kita, di mana dalam technical analysis ni kita boleh pecahkan mazhab dia yang besar kepada 2 jenis yang saya pecahkan secara umumnya, iaitu satu technical analysis yang reaktif, di mana apabila harga dah bergerak kita react dengan harga tu. So itu adalah mazhab yang saya lebih suka untuk pegang. Saya tak suka fikir bila harga nak pergi mana, tapi saya suka untuk react. Harga dah breakout contohnya, baru kita masuk. Harga pullback, kita masuk. So macam tu, itu satu mazhab. Tapi ada juga mazhab kedua yang tak salah, dan ada orang yang specialize dalam bidang-bidang prediktif technical analysis ni, dan di mana predictive technical analysis ni ataupun sebuah mazhab untuk kita mengagak ke mana harga akan pergi, dia boleh dipecahkan kepada banyaklah kot di dunia ni. Mungkin ada ilmu-ilmu yang saya tak tahu, tapi malam ni saya nak kongsikan kepada anda semua 5 jenis mazhab besar yang ada dalam technical analysis untuk kita meramalkan harga boleh pergi ke mana. Okay, iaitu pengenalan. Sebab tu saya buat pengenalan tu, sebab memang saya cuba kenalkan sikit sahaja. Saya tak dapat go in depth sebab saya ada masa yang terhad. Sejam saja tinggal untuk saya explain 5 topik yang besar. So satu mungkin 12 minit, tu memang sangat tak cukup. Biasa satu topik ni kita boleh buat berhari-hari untuk just satu topik sahaja. Tapi saya cuba untuk kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau contohlah ada ilmu yang korang minat, korang boleh go in depth dekat ilmu-ilmu macam ni. Okay, so yang pertama adalah gun cycle, yang kedua adalah Elliott wave, ketiga adalah Fibonacci extension, keempat adalah intermarket analysis, dan yang kelima adalah spread premium / open interest, yang mana kita ada bincangkan dalam session yang lepas, tapi kita ulang semula pada session kali ini secara ringkas.
Okay, so kita tengok pada bahagian pertama. Saya akan tengok masa sikit. Pengenalan pada gun cycle. So, slides banyak. So, saya akan cuba skip lah mana yang saya boleh skip. So, ada 4 topik besar kita akan tengok. Sejarah hidup WD Gun, iaitu pengasas kepada gun, pencapaian dia dan selepas kematian dia, apa kontroversi-kontroversi yang timbul. So, tujuan dia untuk kita kenal sikit lah. Kan? Macam kenapa gun ni sampai sekarang orang guna. Kan? Sekarang famous biasa orang guna square 9 of gun kan. Tapi adakah itu sahaja yang gun ni tinggalkan? Sebenarnya ada banyak lagi legacy beliau. Dan kita akan tengok legacy beliau yang lain ni di dalam prinsip teknik WD Gun. So, sejarah hidup dia secara ringkas, dia ni trader yang terhebat yang pernah ada. Diklaim oleh orang yang hidup pada zaman beliau lah. Okay? Dan seorang ahli matematik yang genius. Antara teknik yang esoterik ataupun dalam bahasa mudahnya adalah very complicated. Dan hanya sebilangan spesialis sahaja yang faham teknik dia ni. Sebab banyak sangat. Salah siapa yang pernah dengar pasal gun ni, dia pasal astrologi lah, planet, bintang, langit, cuaca, musim. Dia akan kaitkan semua tu. So, quite complicated teknik dia. Dia dilahirkan di USA, Texas, 1878, dah lama dah. Dan dia mula trade saham dan komoditi pada tahun 1902. So, antara pencapaian dia, sejarah hidup dia, dia pernah ada $130 position dalam corn dan dalam sebulan menjadi $12,000. So, berapa ROI dia sana? Kan hampir 1000% kot ROI dia dalam ni. So, dia pindah ke New York, dia buat dia punya broker firm sendiri, WD Gun & Co. So, dia ni juga master market cycle analysis. So, kalau biasa dengar pasal cycle ni, biasanya gun yang terpelopor utama dalam bidang ni. Dan kajian dia unik sebab dia study cycle pada 3 axis. Biasa kita ni study chart 2 axis sahaja, vertical dan horizontal. Tapi gun ni dia termasuk diagonal sekali. Iaitu kalau kita tengok dekat sini, contohnya ini gun fan. Sorry, saya nak conteng sikit. Dekat sini, ni diagonal. Dia pergi ke hujung sana. Ada analisis dia sekali dekat sana. So, jenis cycle yang ada fix lah, ada non-fix lah. Very complicated. So, saya just introduce saja dia punya istilah tu sikit untuk orang tahu ada wujud benda tu. Dan kekuatan gun cycle ni bila ada confluence. 3 cycle pada 3 axis pada harga dan masa yang tertentu. So, dia confluence. Pencapaian dia antaranya adalah pada tahun 1909, dia telah menang dalam masa 25 hari, 92% winning rate dan 1000% profit ROI dia daripada original margin dia. So, macam power gila kan, dalam masa sebulan dia boleh buat macam ni. Dan dia juga meneka dengan betul crash yang akan berlaku pada 3 September 1929, setahun dengan lebih awal. So, inilah sikit benda-benda prediction. Kan ni suka predict. So, ada ilmu-ilmu yang dia guna untuk predict apa yang akan jadi pada masa akan datang. Okay, antara ramalan gun ni panik pada saham dan grain tahun 1937. Top pada soybeans, maksudnya dia mencapai top dan dia akan crash lepas tu, 1941. High in coffee beans, 1954. Ada beberapa ramalan yang dia buat. Dan kalau kita tengok, ramalan gun tentang market crash pada 3 September ni, dia telah buat setahun lebih awal dan ini diceritakan dalam 1929 annual stock forecast dia. Okay, dalam satu surat yang dia buat, dalam satu analisis dia, ditulis pada tahun ni 23 November 1928, dia dah buat projection ke mana arah market. Dan dia project, nampak sini 3 September market akan top dan crash. Ini projection dia dan benda tu betul-betul berlaku. Kita boleh tengok dekat mana dah gambar tu okey. Gambar saya sudah letak. Okey, tak apa, mungkin lepas ni kita tengok. Dan berlaku selepas tu. So, selepas kematian WD Gun ni, ramai yang mengkritik sebab teknik ni tak saintifik dan very complex. Contohnya, dia gunakan astrologi lah, numerologi. So, benda-benda yang kalau kita fikir pun dah semalas nak belajar. So, ramailah yang kritik benda ni terhadap dia. Dan berdasarkan temu duga dengan anak Gun, dengan Dr. Elder, sampai kena Dr. Alexander Elder, pernah temu duga dengan anak Gun, anak dia kata Gun ni tak boleh nak tampung keluarga dia dengan trading pun. Dia pernah bankrupt, dia pernah hilang duit semasa crash. Banyak hilang duit dekat komoditi. Ada orang kata, ada orang claim. Tapi secara faktanya, secara faktualnya, tak ada siapa yang tahu realiti sebenar. So benda ni kekal misteri lah. Cuma apa yang terjadi, yang kita tahu adalah teknik gun ni walaupun penuh dengan kontroversi, dia dah bantu ramai juga orang dalam dunia trading. So antara prinsip teknik gun ni, kita ada banyak gila. Kan? Law of variation lah, gun fan, forecasting, gun square. Korang boleh tengok dekat sini. Yang kita tahu yang famous adalah ni Gun Square of Nine. Dan itu pun sebenarnya tak kita pandai cara guna yang simple. Tapi ada banyak lagi cara guna dia sebenarnya yang gun ni ciptakan. So ada banyak 18 bukan 18 je lah, lebih daripada 18. Saya listkan sikit yang ada dekat sini. So kita akan tengok sikit, tengok masa berapa banyak.
Okay. So kita akan tengok satu-satu. So yang pertama adalah law of vibration. So law of vibration ni, okay, basically adalah apa? Dia ceritakan dalam Ticker and Investment, sebuah interview bersama WD Gunn. Dia ada ceritakan yang dia ni dah kaji market. Kalau siapa yang tengok dekat sini, dia dah kaji market selama bertahun-tahun. Di sini dia kata 10 tahun. Dan dia kajilah kenaikan, penurunan. Dan dia kata di sebalik kenaikan dan penurunan market ni, ada sebuah, dia panggil law of vibration yang ada yang menyebabkan kenaikan dan penurunan itu terjadi. So apakah benda law of vibration ni? So interpretasi dia, law of vibration ni, kita boleh faham law of vibration ni apa based on the interpretation. Macam mana ini pun adalah orang interpret terhadap apa yang Gunn tinggalkan dalam karya-karya dia. Kan? So mungkin ada perbezaan pendapat lah. Dia kata bukan macam ni nak interpret law of vibration, tapi this is one of the interpretation. So first adalah kita cari titik permulaan kenaikan atau penurunan. Tengoklah dia uptrend, downtrend, mula dari mana. And then kita kena cari kesan astrologi yang terkuat ataupun cycle yang buat harga tu naik atau turun. So inilah benda yang nak kena belajar. Apa kesan astrologi? So ini benda yang lagi detail Tapi dia adalah mungkin Gunn ada buat list-list dia kan. So kita boleh kaji dan tengok. Okay, harga ni naik sebab astrologi apa? Planet ni bergerak pada harga pada degree certain ke. Macam itulah lebih kurang cara Gunn kaji. Dia tengok angle planet lah, angle Mars, Venus. Dia kan, bukan Venus, so Mars dan planet-planet lain kan. Dia tengok angle-angle dia. Contoh. So kena semak cycle sebelum untuk tengok astrological influence yang buatkan harga naik pada masa lepas. So dia nak tengok pattern. Kalau sebelum ni contoh harga naik sebab Mars angle pada 45 degree. So possible kalau Mars ni 45 degree lagi harga ni akan naik. Lebih kurang macam tu Ini just contoh untuk mudahkan. Kan lepas tu dia akan tengoklah daripada all time high, all time low pada carta. Kerana pada harga ekstrim ni, kenapa kita mula pada all time high dan all time low? Sebab biasa pada harga ekstrim yang paling tinggi dan rendah ni, astrological influence ni biasanya juga pada all time high dan all time low. So kita senang mula daripada sana, daripada titik awal. So law of vibration mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh high rate of vibration. So high rate of vibration ni disebabkan oleh strong positive astrological influence. So quite complicated kan? Dengar pun complicated. So astrological influence ni nak kena belajar kalau nak tahu pasal law of vibration ni pula. So bila kita dah tahu high rate, kita dah tahu kan dekat mana dia punya cycle apa semua, kenal pasti rate of vibration dia berdasarkan angle kenaikan dan penurunan. Contohnya macam ni. Kita boleh tengok kita dah kenal pasti mana naik, mana turun. Kita lukis satu line, ini adalah dia punya line of vibration contohnya atas ni. So dia pun kira rate of vibration ni berapa sen per day dia naik. Okay. Kemudian kita fokus tarikh astrological influence tu akan tamat. So bila angle mana contohnya daripada 45 degree dia pergi 50 degree, sampai sana je dia punya kenaikan. So kita pun fokus dekat chart. So macam ni contohnya dia fokus dekat sini 120 sen September 3099. Ini adalah contoh fokus yang Gunn pernah buat. Dia kata ini time ni akan tamat dia punya kenaikan. So dan fokus bila harga uptrend akan tamat dengan cari intersection antara point 5 dan 6. So tadi kita dah buat angle, garisan yang ke atas tu macam uptrend lah lebih kurang Cuma ada cara dia lukis, macam uptrend line, itu adalah diagonal. Kemudian kita cari pula vertical, di mana astrological influence akan tamat. Itu kena belajar pasal astrologi pula kan. So dia pun mark dekat sini, tarikh sekian. So benda ni betul-betul terjadi sebab waktu ni Gunn predict benda ni akan uptrend akan tamat waktu ni, dia tak jadi lagi harga ni. Tapi bila dilukis semula nampak macam ni. So harga menurun, ngam-ngam tarikh ni harga pun naik ke atas. Settle. So itu antara cara dia gunalah Okay, secara ringkasnya. Okay, kemudian yang kedua adalah dalam buku Tunnel Through Air by WD Gunn ni, dia tulis pada tahun 1927. Gunn juga ada buat banyak prediction dalam buku ni. Buku ni novel. Tapi ada beberapa dalam novel ni dia buat prediction terhadap market dalam bentuk penceritaan. So ramai traders percaya Gunn ni encode rahsia astrologi dia dalam buku ni. Tapi secara tersirat sebab dia dalam bentuk cerita. So ini antara buku famous, karya famous dari WD Gunn. Korang boleh baca. So antara prediction di dalam buku ni adalah market top. Dia pernah predict market top the years 1928 and 1930 to 1932 are to be years of famine, depressing business condition and panic, not only in Europe but in United States. Okay, so kita tengok ni je, untuk cepat sikit. So dia predict awal benda ni. Dan apa yang terjadi adalah market memang top waktu tu. 1921 adalah peak, kemudian dia jatuh ke bawah dekat sini.
So ini antara prediction yang WD Gun pernah buat. Kemudian yang kedua juga, dia pernah buat price prediction. So ini saya belajar daripada seorang yang pakar dalam gun juga. Dia pernah cerita, dalam buku ni pernah diceritakan, dia cerita pasal Robert Gordon. Dalam cerita pasal Gordon ni, ada tuan dalam buku ni, dia pernah cerita, dia pernah mention beberapa harga. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia pernah cerita pasal saham Major Motors. Major Motors ni dia kata akan decline until about 30 Jun, kemudian menaik sampai 16 September, kemudian akan jatuh lagi Februari, April, dan dia ada beritahu harga secara spesifik, 270, 500, dia long dekat mana, dekat stocks ni. So, ini benda fiction. Tapi dia ada dia punya elemen ilmu dia tu dalam tu, dan bila ada orang check, benda tu betul-betul terjadi dekat beberapa saham atau beberapa jenis market komoditi. Harga yang sama, market yang berlainan, tapi harga ni very macam powerful lah. Dia jadi betul-betul. Dekat sana ngam-ngam dia retrace contohnya. Harga 500 contoh ngam-ngam dia breakout, dia naik terus. So kena baca lah page ni kalau tak cerita panjang betul. So dia pernah cerita dalam buku ni. Page boleh tengok lah dalam buku 197 page ni. Yang boleh tengok dalam beberapa market. So ini antara price prediction yang betul-betul jadi dalam market yang lain. Okay, kemudian prediction yang ketiga pula adalah Robert Gordon 7 Days. So ini dalam ada chapter dalam buku ni, muka surat belakang-belakang sikit. Dia pernah cerita, secara ringkasnya ceritanya adalah ni lah, in short. So dalam cerita ni dia cerita lah Robert Gordon ni travel daripada New York, keliling bumi dalam 7 hari sampai balik ke New York. So dalam perjalanan tu dia singgah beberapa bandar. Kalau korang tengok sini, dia pergi London, Berlin, Moscow, Madrid, Tokyo, banyak. Dan dia destroy buildings in these cities. Ni cerita fiction. Tapi orang interpret daripada cerita ni adalah dia pergi bandar every 7 days kemudian dia patah balik. So seolah-olah nak kata mungkin setiap 7 hari akan berlaku reversal. Reversal date tu every 7 days. Tapi dalam market mungkin kita boleh ambil lah plus minus ada error sikit. Mungkin plus minus 1 hingga 2 hari. So ini interpretasi mudah lah terhadap cerita ni. So bila kita tengok, kita aplikasikan dalam FCPO, boleh nampak lah ada pattern-pattern dia. Tak ada kata 100% jadi. Ini adalah kita cuba tengoklah ada kaitan ke tidak. So bila kita tengok, contoh ini saya baru ambil contoh tadi. Sebelum ni saya pernah tengok dalam market yang lepas. Setiap 7 candle, ada reversal candle. Tengok lagi 7 candle sini, ada reversal candle. Ni contoh dia pergi naik atas, bearish, jadi reversal candle hari ke-7. Macam ni 8 hari jatuh, hari ke-9 naik reversal candle. So lebih kurang macam itulah, interpretasi mudah. Saya tak kata accurate, dia very very simplistic. Mungkin ada interpretation yang lebih bijak daripada ini, tapi ini antara interpretasi terhadap karya dia tu. 7 days tu yang dicerita dia. So itu antara beberapa lah teori gun yang ada. Dan kemudian gun fan pun antara teknik beliau lain yang kita boleh gunakan untuk predict harga akan ke mana. So gun fan ni adalah gun ni dia nak cari perkaitan antara harga dan masa, antara price and time. Price and time ni dia, kalau kita tengok karya gun, dia ulang-ulang balik cerita. Dia memang suka cari the overlapping antara price and time. Dia tak nak price je, kita selalu tengok price semua kan. Dia cari time sekali sebab dia suka prediction. Pada waktu bila harga akan ke mana. So dia suka cari overlap. So based on gun fan ni, gun fan ni akan terdiri daripada beberapa garisan. Berasal daripada titik yang sama tapi menuju ke arah yang berlainan. So secara simpelnya kita boleh bayangkan contoh macam ni adalah chart. Gun fan ni 45 degree ni adalah yang paling penting. So kita lukis 45 degree, ini satu line, kemudian di atas dan di bawah dia akan ada 4 line lain. So akan adalah 1, 2, 3, 4. So angle ni bahagi 4 lah, ini pun sama. 2, 3, 4. Tapi dalam trading view adalah dah ada terus gun fan yang dah siap kalau tayar lukis pun. Okay? So ini contoh gun fan. Dan setiap line ni adalah potential support dan resistance. So kita boleh lukis confluence 2 gun fan juga. Kita boleh lukis 2 gun fan. Semacam contohlah kita lukis 2 Fibo kan. Sama juga konsep sama. Kita boleh lukis 2 gun fan untuk tengok confluence. Dan itu confluence ni biasanya lagi strong lah. Lagi strong. So macam mana ini menjadi elemen prediction? Kita boleh agak lah. Harga kalau dia nak turun, dia boleh turun sampai mana. Contoh daripada sini Saya tengok contoh, saya ada lukis. Contoh harga dah naik atas, kalau dia nak turun, mungkin dia akan turun sampai sini. So kita boleh predict harga akan turun sampai sana berdasarkan gun fan. Dan interpretation mudah juga terhadap gun fan ni adalah atas 45 degree bullish, bawah adalah bearish. Dan simple teknik nak gunakan gun fan ni, dia break gun yang 45 ni kita boleh buy, pecah boleh sell. Itu antara simple cara nak guna. Dia umpama trend line.
Okey, dan ini antara saya lukis saja-saja ya. Saya tak kata tepat saya bukan expert macam saya kata tadi dalam ilmu-ilmu ni, tapi ini antara cara yang saya rasa boleh gunakan gun fan dalam SCPO. Kita boleh agak. Okay, kita tengok contoh sini ya. Saya lukis 45 degree yang sini line ni. Kita boleh tengok dia reaktif lah. Ada reaction dekat harga 45 degree sini. Dan juga ada reaction dekat line yang kedua ni kalau tengok. Dia tak kena ngam-ngam, tapi tak sampai kena dia rebound balik ke bawah. Okay, dan ada reaction dekat sini. So lepas ni kita boleh agak lah. Ini adalah strong support. Kalau nak tunggu beli, boleh predict harga mungkin akan ke bawah. Untuk kita buy, untuk swing ke atas. Kalau harga nak pergi jauh, mungkin akan pergi ke atas sini. Kalau nak break ini, dia akan break ke bawah lagi. So simple method untuk use gun fan. Banyak method nak guna. Ini very very simple. Okay. Ni confluence pula kita lukis lah dua. Tadi lukis satu daripada sini. Ni kita lukis satu daripada bawah sini. Kita ambil daripada swing low. Dan bawa tarik ke atas. Dan kita tengok ada confluence. Macam ni contoh ada dua confluence. Gun line. Gun fan line. So dia strong dekat sana. Okay. Itu contoh. Okay. Quite fast Saya cuba laju. Ini lama sikit gun ni. Yang lain ada yang simple sikit. Ini panjang sikit. Okay. Master chart dan calendar time. Gun ni ada cerita juga. Di mana dia bahagikan 1 tahun bahagi kepada 4 season. Dia buatlah 21 Jun sama, 21 September autumn kan. Kita ada musim-musim kan dekat dunia ni. Dan dia anggap spring equinox 21 Mac adalah tarikh yang penting untuk komoditi sebab dia permulaan kepada growing season. Okay. So dia bahagikan kepada 4 mula-mula, kemudian dia bahagi lagi setiap quadrant, tadi ada 4 ini, kan setiap season ada satu-satu. Kemudian dia pecah lagi, bahagi lagi pada 2 setiap satu ni. So adalah tarikh dia 6 Mei 45 degree, 8 Ogos 135 degree. Kemudian dia bahagi lagi kepada 2, pecah. So jadilah 16 bahagian. Dia punya master chart calendar time tu. Kalau kita tengok sini lebih kompleks seasonal time circle dia. So kalau kita tengok sini 8 key seasonal dates dia dekat sini. Sini ada 8 lah yang utama. Itu tempat-tempat penting. Di mana apa kepentingan seasonal dates ni dia digabungkan circle ni, master chart circle dia ni dengan gun, dia punya gun square 9 dia, bukan square 9 ni ada gun banyak dah, adalah intersection di antara tarikh dan harga pada ni. Kita tengok bila mana intersect dia akan mark hijau. Ada intersect, tengok sini intersect, ada merah. Intersect lagi, tengok sini ada merah. Ada dia dah bagi color dah. So ini harga-harga yang lebih signifikan dalam teknik gun ni kerana pada harga ni dia ada potential untuk berlaku reversal. Tapi kita tengok, kita akan tanya, tapi harga ni 3 digit je. So kalau kita contoh trade FCPO ada 4 digit. So bila 4 digit, kita kena bagi modify sikit lah. Harga ni dia ada apps yang kita boleh gunakan untuk cari sampai 4 digit punya gun. Dan ataupun kita boleh cari yang simple punya version daripada 4 digit tu, macam mana nak bagi pada 3 digit supaya dia represent yang 4 angka tu juga. Ada cara dia. Okay, tapi still boleh guna dalam FCPO juga. Okay, so ini antara yang boleh, kalau siapa yang berminat, bolehlah tengok secara lebih mendalam. Saya tengok menarik juga teknik ni. Okay, dan tarikh lain. Gun ni banyak tarikh-tarikh yang dianggap penting. Boleh berlaku reversal lah, high akan berlaku pada tarikh ni lah. So ini antara benda-benda yang ada dalam gun. Okay, so banyak lagi teknik lain dia. Saya takkan cerita semua. Square circle and triangle. Ada banyak gila. Okay, so key takeaways tentang gun. So gun ni ramalan dia based on geometry and mathematics. So teknik gun antara yang saya cerita tadi adalah law of vibration, gun fan, gun square bar curve saya tak sempat cerita, master chart and calendar time, cerita pasal tarikh yang mana intersect dengan harga. Okay, dan forecasting squaring the range pun saya tak sempat cerita. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak tentang gun. Okay, so far semua okay tentang gun. Boleh buat reply sikit dengan ruangan chat. Yes, macam overlap, betul. Overlap antara harga dan masa. Kalau ada satu benda takeaways yang korang boleh tengok adalah gun ni dia mementingkan overlap antara harga dan masa. Okay, so yang kedua adalah Fibonacci extension. So this is very short. Saya rasa ramai dah tahu. Tapi ini antara teknik yang well known lah untuk kita predict harga akan pergi ke mana. Menggunakan Fibonacci extension. So kita buat 3 poin dalam Fibonacci extension. First dekat early move, permulaan pergerakan. Second, pergi perakhiran pergerakan. Dan ketiga adalah retracement yang terbaru dari pergerakan yang utama. Ini tu cara kita lukis Fibonacci extension. So daripada contohlah harga gerak macam tu ke bawah macam ni. So kita nak lukis extension ni daripada tarik sini ke sini ke sini. So kita akan dapat line Fibo yang akan lukis macam ni kan. So kita akan tahu harga
akan pergi ke mana? So sama ada point A ke point B. So ini adalah prediction kita. Ke mana harga possible untuk pergi. Dan tujuan dia memang tu tujuan buat jangkaan lah. Ini adalah antara predictive method dalam ilmu technical analysis. Dan ilmu ni juga sesuai digunakan, digabungkan sekali dengan elite wave. Biasa elite wave memang akan gabung dengan Fibonacci extension. So contohnya Fibonacci extension sebelum. Kita tengok harga ada breakout dekat sini. So saya pun tarik dan harga sini ke situ. Permulaan low dia sampai ke high dia. Okay, kemudian kita akan dapat projection target adalah pada harga sini. Sini dan sini. Kemudian kita tengok apa yang terjadi selepas tu. Dia kena pada target 1.618, 2.618, kemudian 3.618 sebelum berlaku reversal balik kepada line ni. So kita nampak line ni ada signifikan dia. Ini antara target-target yang kita boleh gunakan. So key takeaway dalam Fibonacci extension. Fibonacci extension bertujuan ramalan harga untuk mencari retracement level untuk re-entry, support and resistance level dan TP level yang ideal. So itu yang main ni adalah inilah. Kita nak predict harga akan pergi ke mana dan kita boleh gabungkan dengan elite wave. Okay, so itu very simple. Yang ketiga adalah kita pengenalan sedikit kepada elite wave. Lagi sekali elite wave ni saya pun bukan pakar dalam elite wave. Saya ada sedikit ilmu lah tentang elite wave tapi bukanlah pakar. So saya share, mungkin ada sila boleh tegur kalau salah So ini pun another teknik yang secara basicnya dia quite simple. Tapi kalau kita go in depth, dia lebih complicated. Banyaklah dia punya prinsipal-prinsipal dalam elite wave ni. So kita akan tengok very basic knowledge about elite wave untuk kita kenalkan. Dan kalau ada yang berminat boleh kaji yang lebih mendalam tentang teknik ni. So sejarah sikit tentang elite wave ni adalah dia dicipta oleh Ralph Nelson Elliott. Dan tujuan elite wave adalah untuk menstructurekan pergerakan market dan kenal pasti market sekarang ni structure macam mana dan dia ke mana dia nak pergi. So kita nak tengok, okay, sekarang market dalam wave berapa, dia nak pergi wave berapa. Mungkin sekarang contohnya untuk yang dah kenal elite wave, dia sekarang dalam wave 2. So kalau wave 3 dia nak naik ke atas. Kita nak kenal pasti benda-benda tu. Dan teori Elliott mendefinisikan structure market ni yang high, high, low yang terjadi pada market ni sebagai wave. Dia panggil sebagai wave. Wave A ke, wave B ke, wave 1 ke, wave 2 ke. Yang berlainan saiz dan panjang. Kan ada yang sideway lama wave dia. Ada wave yang bentuk triangle. Ada yang panjang. Sepanjang ni panjang gila. So ini dia bagi spesifikkan benda tu. Dan pada asalnya tujuan elite wave ni hanya untuk apply pada major stock market average ataupun Dow Jones Industrial Average Index waktu itu. Tapi kemudian digunakan secara meluaslah pada semua jenis market. Daripada kripto, komoditi, saham dan semua benda. Cuma tujuan asal dia untuk DJIA. Okay, dan wave cycle boleh dibahagikan kepada dua. Cycle wave dalam elite wave ni boleh pecah kepada dua iaitu impulsive dan corrective wave. Ni yang bagi saya kalau orang yang tak tahu pasal elite wave ni benda yang korang boleh dapat sikit lah gambaran. Bila orang yang tahu dia cerita kan, sekarang impulsif ni, sekarang korektif ni, korang dapat idea sikit. So impulsive wave ni dia ikut harga trend semasa. Kalau harga tengah uptrend, dalam uptrend, satu uptrend yang besar ni kan dia ada banyak wave. 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. So wave yang ikut trend semasa adalah impulsif dan yang lawan arah trend adalah corrective wave. Ialah macam correction. Okay? So dalam teori elite wave ada 5 wave pattern dalam setiap pergerakan harga. Okay, iaitu wave 135 ni adalah impulsive wave. So 135 ni adalah wave yang mengikut harga trend. Dan wave 2 dan 4 adalah corrective wave. Kenapa dia panggil corrective wave? Sebab dia correct wave 1 dan wave 3. Dia betulkan sekejap. Dia bagi rehat sekejap. Kan contohnya dalam ni kita tengok wave 1, 2, 3, 4, 5. So wave tu dia rehatkan wave 1. Wave 1 dah naik banyak, wave 2 rehatkan, turun sekejap. Okay, wave 3 naik banyak, wave 4 correctkan wave 3, dia turun sekejap. So selepas 5 wave dah settle, ini adalah dalam wave yang lebih besar, ini adalah wave 1. Wave 1 ke atas. So wave selepas 5 wave dalam wave 1 ni, so dia ada macam sub-sub lah. 5 wave dalam wave 1 ni ada wave yang kedua pula. Ini adalah wave 2 yang lebih besar. So dalam wave 2, yang correction kepada wave 1 ni, kita ada 3 wave yang lebih kecil, iaitu A, B dan C. Kita panggil dia. So bila dah complete wave 1 dan 2 ni, complete lah cycle 8 wave. Di mana ada 5 motive phase
dan 3 correction phase. So ini motif phase dia, satu ni, dan ini adalah correction phase. Okay, boleh faham setakat ini? Okay, boleh tengok contoh dekat sini lah. Ini kalau bila downtrend, impulsive wave 1, 3 and 5. 2 and 4 adalah correction wave. Okay, sama juga dengan bawah ni. Okay, dan kita tengok dalam wave pattern. Okay, wave pattern ni, kita boleh tengok dalam wave pattern, kita ada something yang kita gelarkan sebagai wave degree. So dalam wave degree ni, kan tadi saya kata ada sub lah. Dan dia dalam satu wave besar ada wave kecil. Dalam wave kecil tu ada wave lebih kecil. Contohnya, untuk lagi faham dalam visual, contohlah ini satu wave yang besar. Dalam wave besar ni mestilah ada dia punya naik dan turun kan? Naik turun. Dalam naik turun ni, ini ada lagi naik turun dia. Dalam ni pun ada lagi naik turun dia. So dia sub dia banyak. So itu dipanggil dalam elite wave, dipanggil sebagai wave degree. So kita tengah tengok dalam time frame yang mana. Kalau kita tengok dalam time frame monthly, kita panggilnya grand super cycle. Kalau kita lukis elite wave tu dalam monthly chart. Kalau kita lukis dalam time frame yang lebih kecil, dia panggil yang lain. Supaya kita nak bezakan. Kita tengok wave dekat time frame mana sekarang. Kita guna degree yang mana. Okay, itu nak bezakan macam tu. So bila berlainan wave degree ni, dia punya lukisan dia akan lain. Siapa yang betul-betul pakar dalam elite wave ni, kita akan perasan. Dia akan guna, ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk bracket, kan? Ada yang bentuk kotak bracket. Kalau saya guna nombor je. Sebab saya tak adalah nak betul-betul mendalam sangat. So saya guna nombor untuk senang. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ada wave mode, di mana wave mode ni basically macam kita kata tadi, ada motif wave dan correction wave. Motif, korektif. Dalam motif ada 5 wave structure, korektif ada 3 wave structure, simple. So macam mana kita nak project harga nak ke mana? Okay, balik kepada topik utama kita. Kita nak meramal harga nak ke mana? Harga FCPO nak ke mana? So kita kena faham apa rules yang ada dalam elite wave. So dalam elite wave ni kita ada beberapa rules yang utama. Di antaranya adalah yang korang wajib tahu, bila dah berlaku wave yang kedua, wave kedua ni tak boleh retrace di bawah permulaan wave 1. Kemudian bila berlaku wave 3 ni tak boleh yang paling pendek. Dia ada 1 dan 5. Ini ada 3 impulsive wave kan. Wave 3 ni tak boleh yang paling pendek. Dia boleh jadi yang kedua pendek, tapi dia tak boleh jadi yang paling pendek. Dia tak semestinya jadi paling panjang, tapi tak boleh paling pendek. Kemudian wave 4. Wave 4 ni tak boleh overlap dengan wave 1. Dia tak boleh turun bawah sampai sini. Okay. Kemudian wave 5. Wave 5 ni mesti exceed wave 3. Tapi ini general rules, ada exception kepada rules ni. Tapi ini yang korang kena tahulah sebagai general principle dalam elite wave punya rules. Okay, so ini principle dia. So by knowing this principle, korang dah boleh cuba lukis-lukis lah elite wave. Betul ke salah tu belakang cerita, tapi korang dah boleh lukis based on this principle. So sebagai contoh. Okay, contoh ini saya lukis untuk FCPO. Kita lukis wave 1, wave 2 ke bawah sini. Wave 3, wave 4, wave 5. So dia menepati rules yang ada. Kan, 2 tak lebih daripada 1, 3 bukan paling pendek. Kemudian yang keempat, dia sampai sini, dia tak lebih wave 2. So ini antara cara nak lukis lah sebagai contoh. Dan dalam bila kita nak lukis pula, kita nak agak kan wave tu akan ke mana, itu yang lukis Fibonacci. Dan selepas kita dah lukis ni, kita nak tahu, okay, contohlah kita sekarang dah agak, sekarang tengok wave 5. Dan sekarang wave 4, nak bermula wave 5. Kalau wave 5 dia boleh pergi sampai ke mana? So bila kita dah lukis Fibonacci yang ada, kita tarik daripada puncak wave 3 sampai permulaan wave 2 kat sini. Betul. Kita akan tengok harga possible untuk pergi kalau wave 5 ni jadi, boleh jadi sampai 8774. Contohnya, ini saya lukis je, nak bagi prinsipal dia nampak lah. So inilah cara kita predict menggunakan Fibonacci extension juga, tapi digabungkan dengan prinsipal dalam elite wave analysis. Okay, so bila kita tengok contohnya lagi dekat sini, bila kita lukis smaller wave, dalam wave 1, ini wave line kita lukis. Contohnya kita lukis wave yang lebih kecil, kita ambil daripada sini. Kita boleh tengok target Fibonacci dia, ini wave 3 punya target Fibo. Dekat sini. Kita tarik masa dia baru buat sini ni, baru buat wave 1 dan wave 2. Tarik dia sampai kepada wave 3 punya target. So ini contoh yang berjadilah. Ini tapi cerita dah lepas ya, kita tengok cerita akan datang pula. Okay. So itu adalah cara mengaplikasikan projection dalam elite wave analysis. Okay, so kemudian third elite wave. So elite wave ni biasanya kita nak cari target, kita akan mencari target pada wave yang ketiga. Dan third wave ni biasanya dia boleh pergi sampai 161.8 Fibonacci extension. So sebab tu wave yang lebih besar,
ini adalah target wave 5. Tapi target wave 3 kalau kita tengok dekat sini, target wave 3 adalah dekat 1618 ni, sini. Dan dia dah capai lah. Ini dah capai target. Ada lagi 1618 dah capai target. Ini target wave 3. Masa wave 3 tu kita predict nak jadi. So itu tempat target dia. So key takeaways untuk elite wave. So ramalan trend jangka panjang dalam pergerakan harga dan macam mana nak find out trend structure sekarang dan ke mana harga akan pergi. So itu adalah elite wave. Dan dalam elite wave ni kita mendefinisikan, menspesifikkan trend structure kepada ia terdiri daripada beberapa siri wave yang berlainan saiz dan panjang. Okay, complete cycle ada 8 wave, 5 wave multi-phase dan 3 wave correction phase. Dalam 5 wave pattern, wave 1, 3 and 5 adalah impulsive wave, wave 2 dan 4 adalah corrective wave. Dalam 3 wave pattern, ABC ni adalah correction lepas 5 wave dah completed. Okay, so ini adalah kita punya key takeaways untuk kita faham basic tentang elite wave. Alright, it's very very short, very simple lah pengenalan kepada elite wave. So, okay, semua okay. Elite wave ni boleh reply kat chat. Okay, aku okay, boleh ada masa sikit. Saya tengok ada masa sikit. So, saya laju dekat sana sebab kita akan masuk pada bahagian yang keempat. So, yang ini lebih mungkin topik yang baru. Saya tak pernah cerita sebelum ni. Tapi bagi saya topik yang menarik juga tentang intermarket analysis. Okay. So, ini mungkin panjang sikit. Mungkin lah. Okay, kita ada 30 minit lagi kot. Okay. Alright. So, dalam intermarket analysis ni apa sebelum saya bermula? So, intermarket analysis ni adalah kita nak menganalisa hubungan di antara market A dan B. Contohnya, adakah market A ada kaitan dengan market B? Contohnya, saham dan komoditi. Saham ni ada kaitan tak dengan komoditi? So, kita nak analyse benda ni. FCPO ada kaitan tak dengan Arsawit? Contohnya, dengan FGV? Contohnya. So, itu intermarket analysis lah. So, dalam intermarket analysis ni pun dia satu dunia yang luas. Dia sangat-sangat banyak kajian yang dibuat lah tentang intermarket analysis ni. So, I'm not doing justice. Cerita ni very, very short lah. Dan mungkin juga ada salah. Saya terbuka kepada teguran. Tajuk yang saya belajar intermarket analysis ni, saya belajar satu daripada MSDA lah, silibus MSDA yang saya ambil. Dan juga daripada buku John Murphy yang bertajuk Intermarket Analysis. So dia cerita panjang, beratus-ratus page hanya tentang intermarket analysis sahaja. So saya simpelkan dan fokus pada komoditi sahaja. Okay, so ada beberapa market, saya nak fokus on komoditi lah. So saya ambil yang komoditi sahajalah, kita fokus banyaklah market, dia punya, sebab market banyak, so mestilah intermarket tu ada banyak jenis kan. Tapi yang ni saya tak fokus, saya fokus pada 4 ni. Okay, ada apa kaitan di antara market yang berbeza ni dan macam mana kita nak gunakan perkaitan ni untuk kita membuat jangkaan komoditi ni akan naik ataupun turun. Itu tujuan dia lah. Dan back to our topic, kita nak buat ramalan kan, FCPO nak pergi ke mana menggunakan ilmu ni. Okay, so bond saham ni kita skip. So bond dan komoditi. Okay, bond dan komoditi ni pun tajuk yang besar. Sebab sebelum saya cerita tentang bond dan komoditi ni, saya kena ceritakan pula bond tu apa kan, harga, apa beza harga bond dengan yield, bond price and bond yield. So saya tak go deep on it. Okay, cukup saya anggap yang korang tahu, dan kalau korang tak tahu boleh google apa beza bond price dan bond yield. Okay, kalau tak dia akan jadi panjang. Okay, so biasanya harga komoditi dia akan bergerak melawan arah bond. Okay, noted saya kata biasanya. So dalam intermarket analysis ni juga, kita kena faham yang benda tu bukannya 100% confirm akan jadi selalu ataupun 100% all the time. Benda ni adalah kajian, ada masa jadi, possible untuk tak jadi. Sama macam technical analysis yang biasa. Contoh lepas breakout, kita expect naik. Ada masa tak jadi, dia buat fake breakout dan dia jatuh balik. Okay, macam biasalah kita pernah tengok kan. So sama juga dalam intermarket analysis. So tapi kebiasaannya komoditi dia akan opposite direction dengan bond. Okay, dan treasury bond price. Bond price dia sangat sensitif dengan kemungkinan inflation. Kalau ada news dia kata kan, okay, inflation akan naik pada harga sekian-sekian. So harga bond ni sangat sensitif dengan benda tu. Dan komoditi pula dia boleh dianggap sebab ada correlation, ada kaitan, leading indicator untuk inflation. Biasanya kalau komoditi ni dia akan naik dulu sebelum inflasi jadi. Lebih kurang macam tu. Ada kaitan tapi tak semestinya jadi 100%. Saya kena tekankan benda ni kan. Nanti orang kata bila tak jadi, tengok Amir kata macam tu kan. Ada kaitan.
So, bila kita tengok macam ni, komoditi leading indicator untuk inflation, treasury bond pula sensitif dengan inflation. So, ada inverse relationship di antara bond dan harga komoditi. Biasanya mereka akan bergerak harga yang bertentangan. So, bila inflation possible nak jadi, inflation makin naik, komoditi akan naik dulu. Dan bila komoditi naik, inflation betul-betul naik, bond akan jatuh ke bawah. So, opposite direction. Biasanya. Dan komoditi juga dipengaruhi oleh US dollar. Dia ada correlation juga. Okay, ini saya kata kan, intermarket analysis ni kompleks sikit. Okay, sebab walaupun saya tulis tajuk di sini, bond dan komoditi, kena ingat, komoditi ni dia ada intermarket relationship dengan market lain. Kan, contoh saham ke, contoh dolar ke. So, bila ini bergerak, ini jadi, dia akan affect bond balik. Ataupun saham ni tadi, mungkin ada relationship juga dengan bond. So, dia ada complex relationship. So, kita kena tengok, kita kena analyse market-market yang berbeza juga untuk dapatkan kefahaman yang lebih. Tapi for simple explanation, kita tengok direct. Okay. So, tahun 2017 hingga 2012 ada perubahan pada hubungan ni. Biasanya inverse. Tapi 2007 hingga 2012 ni, dia ada tak jadi sangat. Dia bergerak seiring. Diorang naik sekali. So, bila kita tengok chart dekat sini, okay, so CRB index ni adalah indeks untuk komoditi. Alamak, ini tak cerita lagi. Sekejap, saya kena cerita mana nak cerita CRB tu sekejap. Okay, so ini CRB, Commodity Index. Alamak, typo sikit Commodity, Y. Okay. So ini adalah kod dia, TRJ EFF CRB. So ini biasanya orang gunakan sebagai indeks komoditi di mana dia gabungkan komoditi-komoditi yang ada di dunia yang mana dia termasuk dalam 19 komoditi. Aluminium, cocoa, coffee, copper, corn, cotton, crude oil, gold, heating oil, banyak sini. Ada soybean. FCPO tak termasuk lah. Ini banyak dekat US. Okay, tapi soybean ni correlation tinggi dengan FCPO. So, bolehlah kita ambil kira sekali. So, ini mungkin tak direct correlation dengan FCPO, CCB index ni, CRB index, tapi ada perkaitan. So, kita boleh gunakan dia sebagai commodity index. Okay, sebab dia gabungkan macam-macam komoditi. Okay, back to our topic tadi. Nak kenalkan korang je CRB tu apa sebelum confuse. Okay, so CRB index, John Murphy dia tengok kaitan CRB index dengan bond price. Okay, bila kita tengok, nampak sini harga bond naik kat sini, ini tahun bawah ni tahun, 81 sampai 2021, 20 tahun. Harga bond naik, harga CRB jatuh. Ini harga bond, betul. Bond naik, CRB jatuh ke bawah, inverse. Harga naik sini, ini jatuh. Ini naik, ini pun naik. Ada masa tak jadi, nampak? Ada masa tak jadi. Ada masa jadi, tapi dia punya strong, banyak tahun yang lebih jadi daripada yang tak menjadi. So macam ni bond harga naik, CRB index jatuh ke bawah. So inverse relationship. Biasanya dia opposite direction. So itulah bond dengan komoditi secara simpelnya. Banyak lagi sebenarnya bond komoditi ni, tapi takut tak sempat yang lain. Ada 3 lagi kita tu tengok. Okay, kemudian kita tengok komoditi dan dolar. Okay, so kenaikan US dollar, okay, ini mungkin jarang kita dengar, tapi mungkin satu ilmu yang menarik untuk kita kaji lagi mendalam. So kenaikan US dollar biasanya bagi kesan yang buruk kepada komoditi. Biasanya kenaikan dolar ni maksudnya non-inflationary. Okay, so sejarah hubungan komoditi dan dolar ni saya simpelkan dalam table ni. Dan dalam zaman inflasi 1970-an dulu, dolar jatuh, komoditi naik. 1980, dolar bottom, komoditi naik peak. Bear market 94, dolar jatuh, komoditi naik. 2002 hingga 2008, dolar jatuh, komoditi naik, dan seterusnya lah. Saya simpelkan dekat sini. So, nak kata, ada time-time ni, dia terjadi. Hubungan dia terjadi. Bila $1 naik, komoditi akan jatuh. Dia inverse relationship juga. Tapi ada tahun yang tak jadi, which is normal lah. Okay? Tapi kita nampak adalah kaitan di antara dolar dan komoditi ni. John Murphy nampak, bukan kita. John Murphy yang kaji dia nampak. So, kita tengok contoh dekat sini. Tahun 1997-1998. So, waktu ni, ini adalah CRB. CRB jatuh, dolar naik ke atas. Okay? So, ini kaitan dia. Tapi kita tengok, sebelum tu tak jadi. Ada masa tak jadi. Overall, sini naik. Ini pun ikut naik pelan-pelan ke atas. Which is normal. Tapi kita nampak juga ada kaitan di mana dia berlaku opposite trend. Bila kita tengok lagi yang lain, falling dollar contributed to commodity rise daripada 2002 sampai mid 2008. Okay, daripada 2002 sini, dia top dekat sini dan CRB pun bottom masa ni. Dollar jatuh je, menjatuh ke bawah, commodity naik puncak selama 6 tahun. Dia very inverse relationship.
So ada correlation dekat sana. Kemudian tengok juga dekat sini waktu tahun bila ni? Ini waktu 2008. Tahun ni bulan Julai 2008. CRB top, dollar bottom. Bila bottom, dia naik ke atas, komoditi pun ikut jatuh ke bawah. So again, ada relationship dekat sana. Again, dekat sini juga, ini tahun 2009, 2010, 11. Okay, tengok dekat sini. Sini. Naik, jatuh. Okay, 2010. Ini pun sama, jatuh, pop ke bawah, naik ke atas, 2008. Okay, inverse relationship. Dan kita boleh juga gunakan, kalau kita nak tengok the correlation ni, kita boleh gunakan indicator correlation coefficient. Benda ni ada dalam trading view juga. Okay, so bila mana correlation dia, coefficient dia sampai ke negatif, negatif 1 ni maksudnya dia very tak correlate, inversely, strong inverse correlation. Sangat tak correlate. So maksudnya kalau satu naik, satu turun. Itu negatif 1. Kalau satu pula, dia sangat correlate. Kalau satu naik, itu pun akan naik. Dan kita tengok dekat sini, kalau bawah kosong ni maksudnya generally dia inverse lah. Cuma strong tak strong. Kalau lebih dekat dengan satu, dia lagi strong. So tengok dekat sini sejak sini, Februari 2011 ni, sampailah tahun sama tu, dia tak naik atas kosong pun. So kebanyakannya inverse correlation. Tapi ada masa dia makin lemah. Correlation dia makin lemah. Nampak? Naik sini. Tapi lepas tu dia strong balik ke bawah. Sebab ini naik atas, ni turun bawah balik. So kita boleh nilai lah correlation dia based on this indicator. Okay, so ini tadi saya cerita pasal CRB tu apa. Okay, kemudian kita tengok pula. Ini saya screenshot sendiri. Ini saya ambil correlation dengan DXY. Okay, DXY ini adalah komoditi. So kita tengok banyak ke bawah. Dia tengok kita tengok secara overview-nya. Ini daripada tahun 19 berapa tak Saya lupa belas tahun. Tapi berpuluh tahun ni. Ini data berpuluh tahun ni sebab saya ambil monthly chart. Berpuluh tahun. Monthly chart pun jadi kecil kan. Memang berpuluh tahun. So kita tengok sini, kalau dia di atas kosong, maksudnya dia positif. Dia naik sekali lah. Tapi kita tengok lebih banyak secara rough observation, kita boleh nampak lebih banyak di bawah daripada di atas. So lebih banyak negative correlation berbanding positif. Lebih banyak negative inverse correlation berbanding direct correlation lah. Memang banyak opposite. Ada masa tak jadi, macam ni tak jadi. So kita kena admit benda tu lah. Benda ni bukan 100%. Macam sekarang pun dia positif. So ada masa tak jadi. Tapi kita boleh untuk a safe bet, biasanya opposite. Itu based on analysis yang dah dibuat. Dan bila kita tengok juga, okay, mungkin ada soalan yang akan tanya, tapi ini adalah commodity index. Ada 19 komoditi dalam tu. FCPO ni termasuk sekali ke? I mean, ada kaitan ke? CRB dengan FCPO. So, saya buat pula correlation di antara FCPO dan CRB. Bila tengok FCPO dan CRB, awal dulu, dia ada masa dia tak correlate sangat. Okay, banyak negative correlation. Maksudnya, FCPO turun, CRB naik. Macam tu maksud dia. Tapi sejak 2000 berapa tahun ni, 2002, 2003, kita nampak banyak di positive correlation. Kan adalah masa negatif juga Ada masa negatif, tapi dia banyak positif. Banyak lagi positif. Kita boleh nampak rough sini So maksudnya kita bolehlah gunakan CRB ni sebagai untuk replace FCPO, ataupun kita boleh kata walaupun penulis menggunakan CRB sebagai dia punya kajian, kita boleh kata dia ni boleh applicable dalam market FCPO juga, sebab FCPO dan CRB highly correlated. Okay, boleh faham? So overall, bond dan saham Okay. So overall, ini saya tersilap tersilap rumusan So rumusannya adalah inilah. Ini antara rumusan yang kita boleh tengok. Ini rumusan habis semua ni. Ini pun salah tempat slide. Saya nak letak kat hujung-hujung patutnya. Okay, tapi ni kita boleh go back lepas ni lah. Kita go back lepas ni. Okay. So, ini pun antara analisis cycle dalam market juga. Saya tak cerita panjang yang ni. Tapi secara ringkasnya untuk saya ceritakan adalah, biasanya dalam expansion of economic expansion, bond biasanya akan naik dulu. Kemudian baru bond dan saham. Lepas tu baru komoditi akan follow. Dia punya, siapa yang naik dulu ni, dia akan follow macam tu. Okay, so itu secara simple lah. Tapi ini kita tak go deep untuk hari ini. Tapi ini pun business cycle ni pun dia ada buat analisa. Kajian, mana kalau bond naik dulu, kita boleh expect. Lepas bond ni, saham akan ikut naik. Lepas saham, kita boleh expect. Komoditi mungkin akan ikut naik. Dia ada analisa yang macam tu. Okay, kemudian kita nak tengok kaitan antara komoditi dan mata wang asing ataupun foreign currency exchange.
So mata wang asing, foreign exchange ni, dia ada, dan komoditi, dia ada trend yang berlawanan dengan US dollar. So foreign opposite dengan US, komoditi pun opposite dengan US. Okay, kita tengok sini komoditi opposite dengan US kan. Foreign exchange pun opposite dengan US. So maksudnya apa? So maksudnya foreign exchange dan komoditi ni kita boleh kata dia bergerak sama lah. Sebab dua-dua opposite dengan US. Dan so bila kita kata currency, komoditi. Ini foreign, ini komoditi. Dia selalunya bergerak sekali. Kan? Kita punya assumption. Kita bolehlah gunakan satu market ni sebagai tempat kita nak check trend betul ke tidak nak naik. Kita tengok foreign exchange nak naik. Okey lah, kita boleh kata komoditi pun insya-Allah akan naik. Lebih kurang macam tu lah konsepnya. So bila foreign ni mula turun ke bawah, kita boleh expect komoditi pun possible akan ikut sama. Okay, sebab dia seiring, dia parallel. So dalam US dollar index, mungkin ada soalan tanyaan, foreign exchange apa kita nak guna? Okay, so dalam US dollar index, US dollar index ni digunakan untuk US dollar versus dengan currency lain di dunia. So itu yang dia packkan, dia masukkan, dia pacakkan US dollar dengan currency lain kat dunia untuk tengok perbezaan kenaikan US dollar dengan currency lain. So dalam US dollar index ni, foreign currency index ada 6 yang digunakan. Kan, yang dikomparekan dengan US dollar. Iaitu Euro, Japanese Yen, British Pound, Canadian Dollar, Swedish Korea dan Swiss Franc. Dalam ni Euro ada weightage yang terbesar. So Euro ni kita boleh katakan mata wang asing yang kita boleh gunakan untuk compare dengan komoditi. So Euro dengan CRB tadilah kita boleh gunakan dua ni. Okay. So contoh dekat sini, Euro dan CRB kita boleh nampak correlation dia. Euro dan CRB index peak together, jatuh sekali, jatuh ke bawah sama-sama. Naik, bila Euro naik, CRB pun naik. Euro turun, CRB pun turun. Ada correlation dekat sana, kita boleh nampak. Okay, so itu dah sangat-sangat simple lah tu. Kita boleh nampak lah correlation dia, naik pun naik. So kita boleh gunakan juga. Kalau kita tengok Euro dah jatuh, kita boleh expect komoditi mungkin akan jatuh. Kita boleh tengok benda tu. Kita boleh analyse lah possible tu jatuh, bukanlah confirm akan jatuh. Okay, kemudian saham dan komoditi. Saham dan komoditi pun saya nak go through very fast je. Cuma nak kata saham dan komoditi ni dia became closely correlated selepas tahun 2008. Sebelum tu dia tak correlate sangat. Sebelum tu kita tengok sini dia tak beza. Naik, turun. Tapi sejak 2008, dia jatuh sama-sama, naik sama-sama. Okay. Apa yang penting dalam ni adalah nak tunjuk copper dan S&P 500 biasanya bergerak seiring. Jadi, dan copper ni pula komponen dalam CRB. Okay. Antara komponen yang quite besar influence dia. So, direction of copper has influence on stock market direction. So, bila kita boleh gunakan juga komoditi ni untuk mengagak pergerakan S&P 500. Kalau copper naik, mungkin S&P 500 naik. Kalau jatuh, mungkin jatuh. Okay, dan kalau S&P 500 jatuh, mungkin kita boleh gunakan sebagai satu indikasi komoditi mungkin akan jatuh juga. Lebih kurang macam itulah, ada correlation. Okay. So, key takeaways dia, dalam market analysis ni kita nak tengok macam mana pasaran yang berbeza boleh bagi impak terhadap komoditi. Dan komoditi ni kita kiaskan dengan FCPO lah. Saya gunakan komoditi sebagai the main punya market. Tapi FCPO termasuk sekali. Dan kita ada bond dengan komoditi, dollar komoditi dan wang asing, komoditi dan saham. Okay, ada banyak dia punya kaitan. Dan kalau kita tengok balik yang saya kata nak tunjuk tadi, secara overallnya, rumusannya adalah macam ni. Saham naik, sini patutnya bila saham lemak saya lupa lah, satu table patutnya sini lagi. Okay, tak apalah, kita abaikan lah yang ni. Kita abaikan. So korang tengok balik satu-satu tadilah. Tapi saham, komoditi dan euro sahajalah yang ada direct correlation. Yang lain inverse correlation. Okay, so setakat ni semua okay. So kita go through pada yang last punya topik. Okay, not bad dia punya pace. Ke laju sangat ke? Dan habis pun sorry kalau laju sangat. Tapi I hope korang dapat the big view lah. Mungkin lepas ni boleh sambung kajian. Okay, semua okay? Okay, so next bahagian yang terakhir. So bahagian terakhir ni, pengenalan kepada spread premium open interest. Ini adalah satu topik dalam, saya pernah cerita dalam session yang sebelum ni, dalam 5 pengejaran macam mana Larry Williams untung $1 juta dengan komoditi.
So saya masukkan dalam topik ini juga sebab ini adalah antara cara kita nak predict harga nak ke mana. Okay, dia ada kaitan dengan topik ni. Tapi dalam yang betul-betul saya explain dalam ni lah, dalam topik ni. Okay, so ini spread premium. Kita nak cerita tentang spread premium. Dan spread premium ni dalam tools yang Larry Williams guna, ini adalah first indication of $1 million trade. So Larry Williams kalau dia nak kena pasti, macam mana dia, antara dia punya tools lah, macam mana dia nak kena pasti harga nak naik, nak turun, nak buy ke nak sell, spread premium antara dia punya senjata dia. Okay? Dan senjata ni lah antara yang berjaya menguntungkan dia sampai dapat $1 juta dalam komoditi. Okay. So first indication ni, okay. First kita kena kenal apa tu spread premium. Okay. So spread premium ni adalah perbezaan di antara harga kontrak yang berdekatan. Contohnya, okay, sekarang kontrak FCPO apa? Cuba tulis dekat ruangan chat. Okay, saja uji ya. Kalau untuk yang FCPO lah. Cuba tulis, ada ke yang tulis? Saya pun tak tahu dekat mana tengok chat sebenarnya. So tak apalah, saya anggaplah ada yang type dekat ruangan chat. Ogos, okay, saya nampak ada notification Ogos. So contoh sekarang Ogos. Okay. Kemudian kita akan juga ada contoh lah, lepas tu September lah, Oktober lah, November lah. So kalau kita tengok, contoh Ogos FCPO apa, setiap FCPO tu, kod kontrak tu dia ada harga yang berlainan, betul? Contohlah Ogos ni 2,000. Okay, 2,000. Contoh lah ini 3,000, ini 4,000, ini 5,000. Okay. So perbezaan harga ni adalah spread premium. Okay. So, ada ataupun tak ada premium akan jadi salah satu kunci utama untuk trade yang ada high probability punya win. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ada ataupun tak ada premium ni, kita kena faham yang next point ni pula. So, premium, kita akan bagi signal bull ataupun bullish punya signal kalau kontrak yang lagi dekat, which is Ogos lah. Dalam kes ni Ogos, dijual dengan harga yang lebih tinggi berbanding kontrak yang akan datang. So, Ogos, September, Oktober, November. Ogos ni contoh dia jual 5,000. Okay, yang lain 4,000, so makin kecil. Contoh macam ni. So, ini lagi mahal daripada yang akan datang tu. So, ini adalah kita panggil sebagai bullish punya premium. Dan spread yang begini, kita panggil dia bullish premium sebab dia menunjukkan commercial. Commercial ni adalah jerung lah, kira jerung yang betul-betul memerlukan produk tu. Contoh ladang kelapa sawit. Dia betul-betul nak kelapa sawit. Dia nak SCPO tu sekarang. Dia perlukan urgent benda tu. So dia sanggup bayar harga yang lebih dekat ni pada harga yang lebih tinggi. Dan dia sanggup bayar lebih mahal daripada biasa. So boleh tengok contoh harga cotton dekat next slide. Okay. So contoh macam ni. Yang garisan bold adalah Julai, yang putus-putus ni Oktober. Kita boleh tengok dekat sini, Julai dan Oktober ni start dekat sini lah. Kita nampak dia ada perbezaan. Julai ni lebih mahal daripada Oktober. Sedangkan Julai ni the kontrak yang lebih awal, tapi dia lagi mahal. So ada orang yang urgent perlukan benda tu. So bila ada orang yang urgent perlukan benda tu, biasanya dia akan push harga lah dan akan jadi naik lagi tinggi. Okay. Okay, itu contoh dia. So kalau nak long, cari bullish premium. Kalau tak ada, ini untuk swing lah. Mostly untuk swing. Ataupun untuk kita tahu overall direction of the market. Okay, sebab Larry Williams ni style is a swing trader. Kalau tak ada keberangkalian untuk naik, mungkin tak begitu cantik. Boleh tengok yang charter spread orange juice November, Januari dan spread cotton Julai hingga Oktober. Kalau tengok dekat sini, macam ni lah. Okay, contoh dia kata spread orange juice bertukar daripada premium jadi diskaun. Kontrak yang berdekatan dijual pada harga yang lebih murah berbanding kontrak yang lebih jauh bermula pada Februari 1973. Kita pun tengok Februari 1973 dekat sini. So dekat sini dia punya spread premium dia tengok. So makin ada dia macam tak clear sangat sini tapi kita boleh nampak yang hitam ni dijual dengan harga lebih murah berbanding November. So daripada premium dia jadi diskaun. Dia tak premium dah lah. Dan ramai analis waktu tu dia buat jangkaan, okey ni nak bull market ni. Tapi apa yang jadi sebab premium dia dah menjadi diskaun, trend tu tak bertahan. Dan komoditi secara umumnya waktu tu semua bull. Sebab tu lah ramai analis expect orange juice ni akan bull. Tapi premium dia menunjukkan dia ni bukan premium, dia tengah diskaun. So kalau ikut style Larry Williams, expect akan jatuh lah dan betul-betul jatuh. Analis tu silap. Okay, so ini mungkin clear sangat. Kita akan tunjuk yang lebih clear sekejap lagi. Okay, contoh yang ini contoh FCPO pula.
Ini adalah contoh premium waktu March. Waktu ni, waktu session sebelum ni lah, webinar sebelum ni yang saya share. So waktu ni kita boleh tengok FCPOU, okay, OU ni yang lebih dekat. Ogos lah. Ni, Ogos kan yang ni. FCPOQ Ogos. Okay, yang biru ni Ogos. Yang so semakin huruf semakin jauh ni, dia punya monthly contract semakin jauh lah. So waktu ni kita nampak harga FCPO, okay, so ini adalah premium ke discount? Cuba jawab dekat ruangan chat. So ini yang Ogos, ini adalah Disember kot. Disember, kita anggap Disember. So sekarang premium ke discount? Jawab sikit. Aduh. Premium? Betul premium. Ingat balik, apa definition premium? Discount. Okay, dia discount. Sebab apa? Sebab tengok harga FCPO untuk Ogos lagi murah berbanding Disember. Dia bukan lagi mahal, so dia discount. So bila dekat sini, waktu ni bulan March dekat di sini kot, bulan March tu. So kita, walaupun harga menaik, tapi dia discount, kita boleh expect harga akan jatuh. Itu again ini bukanlah 100% confirm akan jadi, tapi kita boleh expect macam tu. Dan apa yang terjadi, ini bulan Mac apa yang terjadi adalah waktu tu yang saya lukis kat sini ni adalah saya rasa hari malam saya buat webinar tu. Pasal cerita pasal spread premium ni. Waktu tu tak jatuh banyak lagi, dia start jatuh sikit. Dan lepas tu dia jatuh sebanyak 1,200 poin sampai ke bawah. Okay. So masa tu saya pun betul-betul jatuh pula kan. So menjadilah spread premium tu, tapi untuk swing mainly. Dan untuk swing ni very high risk. So saya tak ada kata korang kena swing kan. Nanti saya tengok nasihat Larry Williams kat hujung. Jangan kata ini 100% akan jadi. Jangan jual tanah apa semua. Oi, dia dah discount ni, kita short. Tiba-tiba tak jadi. Nanti jadi apa-apa kedana pula kan. So ini contoh. Kita kaji, teruskan mengkaji. Okay, dan kemudian sekarang May spread premium adalah, okay, tengok Q dekat sini, ini adalah Ogos. Z dekat sini, ini adalah December. So sekarang premium ke discount? Boleh share kat ruangan chat? Premium, betul? Sebab apa? Sebab apa dia premium? Sambil saya minum air ya. Betul, sebab kontrak yang lebih dekat, dia lebih mahal daripada yang akan datang. So dia premium. So expectationnya adalah, in the long run, harga mungkin akan naik lagi. Tapi again, this is for swing trader kan. Biasanya FCPO dekat Malaysia ni kita ramai intraday. So kita boleh gunakan ni sebagai guideline lah, guideline kita. Okay, mungkin boleh cari long dekat tempat-tempat daily punya support ke. Okay. Kalau mengikut teknik ni. Again, this is not the recommendation lah. Tapi based on teknik, kita tengoklah lagi 2 bulan. Kita berjumpa lagi dalam webinar akan datang. Kita tengok 2 bulan ni akan jadi apa. Mungkin tak jadi, mungkin jadi. Okay, tapi based on teknik ni, dia adalah bullish premium lah. Okay, spread dia pun semakin membesar. Right. So itu je. Okay, so macam Larry Williams cerita lah, jangan gadai tanah untuk teori premium ni terus. Dia bagi amaran. Yang banyak lagi benda dalam market ni boleh affect pergerakan harga. So kita bukan kawal market, kita follow market. So kita tengok jalan market macam mana. Premium ni tunjukkan jalan, tapi dia bukanlah alat yang 100% menjadi dan bukan juga timing tool. Alhamdulillah. Bukan semua bull market ada premium dan ada alat lain untuk tapis bull market yang kuat tapi tak premium. So ini kita cerita dalam webinar lepas. Dan apa tools-tools lain untuk complement. Satu tools kita adalah mungkin premium. Kemudian apa tools lain yang kita boleh gunakan untuk kita confirmkan bullish ataupun bearish indication yang ditunjukkan oleh chart. So pengejaran kedua tentang premium ni pula, okay, kalau spread premium tu semakin mengecil, maka pasaran sedang ada selling pressure. Kalau rally akan bermula apabila ia semakin membesar. Okay. So ini contoh-contoh chart lain. Okay, so key takeaways kita, premium adalah perbezaan harga antara kontrak. So based on this premium, kita boleh identify probability win rate yang lebih tinggi. Bukan 100%, tapi lebih tinggi. Dan perbezaan harga ni kita boleh predict sama ada harga akan terus bull ataupun bear. Kalau nak long, cari bullish premium. So antara rujukan saya, so itu sahajalah. Kata itu sahaja. Masa pun quite nice tak kalang kabut sangat. Untuk saya daripada hari ini, antara rujukan saya untuk saya buat session ni, saya ambil Elite Wave, saya kaji, tengok balik buku Frost and Fracture, Tunnel to Rudy A dah boleh digan, Tika Investment Digest dah boleh digan, How I Made $1 Million Last Year Trading Commodities dan Intermarket Analysis John Murphy. So quite sometime juga nak prepare slides ni untuk saya pastikan saya tak salah share kan, berjam-jam, berbelas jam mungkin
untuk saya pastikan betul-betul. So I hope what I share is beneficial to all of you. Dan saya juga banyak belajar sambil saya share. Saya suka untuk share sebab saya belajar lagi sambil saya share tu. Saya lagi banyak belajar bila saya baca. So itu saja daripada saya. Untuk apa-apa soalan, kalau korang ada soalan yang tak jelas, boleh hubungi saya dekat Trader Jalanan Support, Twitter ataupun Facebook.